Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia makmur sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Wira Koh Nai Kuong atas persoalan. Untuk maklumat Yang Berhormat, berdasarkan statistik kebanggapan yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi, hanya 8.9% daripada jumlah kes kebanggapan daripada tahun 2017 sehingga tahun 2021 adalah disebabkan oleh hutang kad kredit. Jumlah kes kebanggapan yang disebabkan oleh hutang kad kredit juga semakin menurun daripada lebih 1,000 kes pada tahun 2017 kepada 438 kes pada tahun 2021. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, bilangan ini hanya merangkumi 0.005% daripada jumlah pemegang kad kredit utama. Bagi mengawal tahap keberhutangan pemegang kad kredit, Bank Negara Malaysia BNM telah memperkenalkan beberapa syarat pemberian kad kredit untuk memastikan hanya pengguna yang berkemampuan sahaja diberikan kad kredit. Yang pertama, kelayakan pendapatan minimum untuk pemegang kad kredit dinaikkan daripada 18,000 setahun kepada 24,000 setahun sejak Mac 2011. Yang kedua, pemegang kad kredit yang berpendapatan 3,000 sebulan atau kurang hanya boleh memiliki kad kredit daripada 2 pengeluar kad sahaja serta mempunyai had maksimum kredit tidak melebihi 2 kali ganda pendapatan bulanan pemegang kad kredit bagi setiap pengeluar. Ketiga, institusi kewangan tidak dibenarkan untuk menaikkan had kad kredit pemegang kad tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu. Datuk Seri Yang di-Pertua, institusi kewangan dikehendaki mempertimbangkan situasi pemegang kad kredit yang menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman akibat kesihatan, pengangguran atau sebab-sebab munasabah yang lain dan menawarkan pelan pembayaran balik alternatif yang sesuai dengan keadaan dan situasi kewangan pemegang kad kredit. Selain itu, Yang Berhormat Senator, pemegang kad yang menghadapi masalah kewangan dan kesukaran untuk membayar balik pinjaman boleh menghubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK untuk mendapat khidmat nasihat kewangan ataupun bantuan pembayaran semula hutang. AKPK Yang Berhormat Senator menyediakan pelan pembayaran semula pinjaman untuk pemegang kad kredit melalui rundingan dengan institusi kewangan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya adalah, apakah keberkesanan AKPK yang disebut oleh YB Timbalan Menteri tadi dalam membantu orang ramai khususnya golongan belia untuk menyusun atau menstruktur semula pembayaran hutang kad kredit supaya mereka tidak diambil tindakan kebanggapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas persoalan berkaitan keberkesanan AKPK. Untuk maklumat Yang Berhormat, AKPK sememangnya institusi di bawah Bank Negara yang sentiasa terbuka dan sentiasa terbuka untuk membantu individu dan PKS. Berbalik kepada soalan kepada Yang Berhormat sebentar tadi adalah berkaitan keberkesanan AKPK. Untuk maklumat Yang Berhormat, 80% daripada 100% permohonan yang tiba di AKPK dapat diselesaikan. Berbaki 20% itu adalah disebabkan yang pertama, mereka secara sukarela untuk menarik diri daripada program pelan pengurusan kredit, dan yang keduanya sebilangan kecil yang tidak mempunyai pendapatan. Tetapi pengkhususan soalan Yang Berhormat tadi adalah berkaitan golongan belia. Untuk maklumat Yang Berhormat, daripada 100% permohonan itu 15% adalah golongan belia. Jadi untuk maklumat Yang Berhormat, AKPK mempunyai pelan pengurusan kredit secara kadar normalnya adalah 10 tahun. Tetapi bagi untuk orang muda, kita lakukan proses supaya orang muda ini dapat keluar daripada pelan pengurusan kredit ini lebih cepat. Kadar normal yang saya beritahu sebentar tadi adalah 10 tahun. Tetapi untuk orang muda, kita cuba percepatkan 4 ke 5 tahun. Itu untuk pemulihan. Tetapi AKPK juga melakukan program pencegahan di mana kita lakukan program ceramah, forum, seminar, dan juga kita mengadakan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk memastikan belia dapat kita libat urus dan kita pastikan mereka dapat menguruskan kewangan mereka dengan baik. Terima kasih. Datuk Seri, boleh satu lagi soalan tu, Sri?
Tuan Suraidi. Apakah rancangan tempoh jangka masa panjang kerajaan yang boleh memberi impak kepada aspek pengurusan dan pembangunan kewangan anak-anak muda yang berhadapan masalah gaji bulanan yang tidak setara dengan kenaikan kos sara hidup mereka? Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Memang kerajaan sentiasa mengadakan usaha yang menyeluruh dan bersungguh-sungguh untuk memastikan keupayaan menguruskan kewangan ini secara berkesan. Memandangkan golongan muda ini lebih celik kewangan dan mempunyai daya tahan yang lebih tinggi, dan mereka ini amat penting untuk kita pastikan supaya masa depan mereka lebih terjamin dalam usia muda untuk mereka uruskan kewangan. Itu sebabnya di bawah Bank Negara Malaysia kita telah memperkenalkan strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023, di mana dalam strategi literasi kewangan kebangsaan ini kita ada satu program yang dinamakan Financial Education Network dengan izin untuk kita memupuk keyakinan dan keupayaan yang lebih tinggi dalam kalangan anak muda dalam menguruskan kewangan. Kita adakan bulan literasi kewangan, kita adakan program untuk tahap celik kewangan, kita adakan program My Duit Story yang menarik interaksi hampir 1.5 juta anak-anak muda yang terlibat sekali dalam program tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya Yang Berhormat, kita mesti melihat keupayaan anak muda. Itu sebabnya kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan mereka juga dapat diberi perhatian seawal mungkin. Di peringkat tadika dan peringkat taska juga diberi pendedahan kepada literasi kewangan. Terima kasih Tan Sri Pertua. Ada soalan tambahan lain? Sri, Silakan. satu lagi tu saya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri bahawa dalam hal kad kredit, permohonan kad kredit baru ni, kita sebenarnya ahli-ahli parlimen sukar untuk mendapatkan kad kredit daripada bank ni. Kita diklasifikasikan sebagai politician exposed person. Adakah kementerian sedar akan perkara ini? Terima kasih. Seolah-olah dia anak tiri lah. Terima kasih. Yang Berhormat, ini merupakan perkara di bawah Bank Negara Malaysia dan telah kita letakkan betul yang seperti Yang Berhormat sebutkan PEP ini. Cuma saya akan semak semula Yang Berhormat, adakah ia mendidakkan Yang Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Cumanya berbalik kepada perkara asas dalam permohonan kad kredit, iaitu sekiranya Yang Berhormat mempunyai kelayakan dari segi jumlah seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, 24,000 sebulan, dan Yang Berhormat layak. Dan saya kira perkara ini saya akan semak Datuk Seri Yang Pertua berkaitan keluh resah Yang Berhormat Senator sebentar tadi. InsyaAllah Yang Berhormat, saya akan bantu untuk percepatkan proses kad kredit Yang Berhormat.